Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zakkirna ma nasina wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Al-Iman, rukun, hakikat dan pembatalannya. Kita telah pun belajar dalam kitab kita rukun iman yang kedua, iaitulah beriman kepada malaikat. Kita beriman bahawa malaikat ni satu makhluk Allah Ta'ala yang ada, yang Allah Ta'ala jadikan dia daripada nur, daripada cahaya. Sambungan kita pada kali ini iaitulah bilangan malaikat. Kita nak tahu ramai mana malaikat ni. Siapa dia boleh kira malaikat, orang ni bisa. Orang ni hebat. Kita tengok siapa dia pandai hari ni main matematik. Bilangan malaikat adalah banyak. Allah sahajalah yang mengetahui bilangannya. Habis. Jumpa ada jawapan. Jumpa ada jawapan. Allah Ta'ala sahaja yang tahu bilangan malaikat ramai mana. Pendaftaran negara tak ada. Tak ada pendaftaran. Tak ada IC pun. Jadi tak baik. Tak boleh nak ikut. Dia panggil tak terbilang. Hak tahu bilangannya, tu area yang tahu. Allah Ta'ala saja yang tahu. Cuma kita kena kenal beberapa nama malaikat, ketua-ketua malaikat. Kena tahu. Firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah. Wa ma ja'alna 'iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru. ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. Maksudnya, dan kami tidak jadikan pengawal-pengawal neraka, penjaga-penjaga neraka itu melainkan daripada jenis malaikat. Kalau pergi ke orang lain bahaya, dia makan rasuah. Malaikat dia tak ada rasuah tak main. Jadi tak apa, dia jaga aman. Dan kami tidak jadikan bilangan mereka melainkan supaya menjadi fitnah. Fitnah ni ujian kepada orang-orang yang kafir. Fitnah ni dia tak percaya, tak percaya. Kalau mau percaya, beriman, tak percaya, tak beriman. Dan supaya ahlul kitab. Siapa dia bila sebut tentang ahlul kitab, siapa dia? Yahudi dengan Nasara. Itu yakin kepada kebenaran Al-Quran. Dan supaya orang-orang yang beriman semakin bertambah kuat iman mereka. Orang yang beriman kuat lagi iman. Dan supaya ahli kitab dan orang-orang mukmin tidak ragu-ragu. Dan supaya orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit ragu-ragu. Penyakit syok dipanggil. Penyakit ni payah. Bawa hospital pakar pun tak jumpa cari. Kecuali kita masuk hospital kita. Dalam kita penawar bagi hati duduk situ. Payah. Dan orang-orang kafir, dan supaya orang-orang yang dalam hati mereka ada penyakit, ragu-ragu, dan orang-orang kafir berkata, apakah tujuan Allah menyebutkan bilangan itu? Tujuan apa dia kata? Demikianlah Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya, na'udzubillah lah kita, dan memberi hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Dan tiadalah mengetahui tentera-tentera Tuhanmu. Siapa dia tentera Allah tu? Malaikat. Melainkan dia sendiri yang tahu. Dan ia tidak lain melainkan suatu peringatan kepada manusia. Tujuan semua kali ini supaya menjadi peringatan kepada manusia. Surah Al-Muddathir ayat 31. Di dalam hadis marfu'. Mana hadis marfu' ni maksud hadis yang diangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia istilah hadis ni ada marfu', ada mauquf, ada mursal. Jadi kalau kata mauquf, maknanya itu kata-kata sahabat. Dia tak sebut daripada Nabi. Dia kata Abu Bakar, kata sekian. Kalau kata hadis marfu' maknanya sahabat kata Rasulullah bersabda. Itu maksud hadis marfu'. Tandalah istilah dia tu. Hadis marfu' maknanya hadis yang diangkat. Perkataan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, Ibnu Majah dan Al-Bazzar dengan lafaz Attatis sama'u wa huqqalaha an tu'itta. Attatis sama'u wa huqqalaha an tu'itta. Ma fiha mawdi'u arba'i asabi'in illa wa 'alaihi malakun sajidun. Itu dia. Maksudnya bersuara oleh langit. Jadi apa sama mana bunyi bergema oleh langit. Suara. Dan sebenarnya ia berhak untuk mengeluarkan suara. Pasal ada bising buat sitan. Kenapa dia patut bersuara? Kerana tidak ada satu tempat sekadar 4 jari. Tengok ni. Di langit ni, sekadar 4 jari ni, melainkan ada di atas malaikat yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa wa bihi yusalli wa alaihi malakun. Mana 4 jari kosong tanah tu, tanah langit tu, ada malaikat sujud situ. Apa mana ada? Yang tempat kita ni penuh dengan ruku. Di langit ni penuh dengan malaikat. Allahu Akbar. Di dalam hadis Mi'raj pula, Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Dia kata apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Farufi ali al-Baitul Ma'mur. Fas'altu Jibril, faqala hadha al-Baitul Ma'mur yusalli fihi kulla yawmin 70,000 malakin." Allahu Akbar. Rawahul Bukhari. Maksudnya diangkat kepada saya akan Baitul Ma'mur. Nabi kita naik pergi ke Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ni seperti Kaabah di bumi. Di langit nama dia Baitul Ma'mur. Jadi kita di bumi nama dia Baitullah, Kaabah. Di langit nama dia Baitul Ma'mur. Bila Nabi kita sampai sana, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya malaikat Jibril, "Apa ni? Nampak ramai ni makhluk duduk tawaf sini ni?" Jibril menjawab, "Al-Baitul Ma'mur ini dilakukan salat padanya setiap hari 70,000 malaikat." Dia kata yusallafi. Yusallafi mana dilakukan pada malaikat. Kalau kata yusalli, apa ni bersalat begitu. Maknanya 70,000 al-sab'una alfa malakin. 70,000 malaikat duduk tawaf di sekeliling Baitul Ma'mur setiap hari. Dalam riwayat lain kata apa? Malaikat yang tawaf hari ni tak akan tawaf sampai bila-bila. Sampai hari kiamat. Jadi tuan-tuan boleh kira hari ni. Setiap hari 70,000. Lepas tu, berapa umur dah dunia ni? Kita carilah gerai pejabat tanah ni. Kalau jumpa gerai dia, berapa dah umur Baitul Ma'mur, kita boleh kira. Baitul Ma'mur sampai hari ni berapa juta tahun? 70,000 setiap hari. Tahu dah bilangnya mereka tawaf. Itu tak kira sampai kiamat berapa ribu tahun lagi, tak tahu. Wallahu a'lam. Allah Ta'ala yang tahu bila kiamat. Jadi kita boleh bayang dalam kepala kita 70,000 setiap hari. Hak tawaf hari ni, tak tawaf dah sampai hari kiamat. Hak lain. Kota lain bagi. Kota tak ada. Kota semua hidup sekali. Satu malaikat sekali semua hidup tawaf. Tawaf. Hak lain pula malaikat. Itu bilangan malaikat sesaklah kita. Kalau orang tanya bilangan malaikat berapa? Kata awak ambil kalkulator, awak kira. Setiap hari dia tawaf di Baitul Ma'mur 70,000. Lepas tu cari umur dunia ni berapa ribu lah. Kira ambil. Selepas lah. Umur dunia. Baitul Ma'mur tu dah jadi. Tak boleh tukar. Tak ada orang, tak boleh masuk dah. Hak tawaf sekali tu tak masuk dah sampai bila-bila. Hak lain pula. Maksudnya setiap hari yang baru. Setiap hari malaikat baru mari. Orang lain, orang malaikat lepas dah tak hari dah. Beriman kepada malaikat secara tafsil dan ijmal. Tafsil itu makna secara terperinci. Ijmal itu secara umum. Itu makna tafsil. Kena tanda lah kita. Tafsil makna secara terperinci. Ijmal secara umum. Jadi kita nak belajar dua-dua. Wajib kita beriman dengan para malaikat yang namanya termaktub di dalam Al-Quran dan Al-Hadis secara tafsil.
Jadi kita kena wajib, kita kena kira berapa orang malaikat yang namanya disebut dalam Quran dan hadis. Hal lain-lain itu kita beriman. Malaikat ada. Berapa bilangnya? Allah Ta'ala yang tahu. Nak jawab. Tapi malaikat yang besar-besar ni, kita kena tahu. Yang diantaranya 3 malaikat yang menjadi ketua jabatan dia. 3 malaikat ni dipanggil malaikat ketua. Iaitulah Jibril. Tanda ni. Ini kena kenal. Jibril ataupun Jibrail. Boleh pakai 2. Yang kedua Mikail dan yang ketiganya Israfil. 3 jawatan ni ada dalam Quran. Mana dalil dia? Jibril ialah malaikat yang diwakilkan membawa wahyu yang dengannya, dengan malaikat Jibril itu hati dan ruh menjadi hidup. Hati manusia ni hidup, ruh manusia hidup dengan sebab apa? Sebab Jibril bagi wahyu. Wahyu ni macam air siram pokok. Seperti air kepada ikan. Ikan boleh hidup tanpa air, tak boleh hidup. Pokok boleh hidup tanpa air, tak boleh hidup. Maka hati manusia ni mati kecuali dengan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala melalui Quran dia, melalui hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila kita dekat dengan dua ni, hati jadi hidup. Kalau tidak, hati mati. Orang yang tak tahu Quran, tak tahu hadis itu dianggap sebagai mayat hidup. Kalau tuan-tuan nak kenal mayat hidup, itulah orang. Orang yang tak baca Quran, tak baca hadis ni mayat hidup. Hidup dia, makan. Tapi mayat dari sudut hati ni mayat dah. Jadi mayatnya, mayat hidup dia. Mayat hidup. Nak kenal mayat hidup, tengok tu. Orang tak tahu Quran hadis, mayat hidup. Jibril telah disebut dalam Al-Quran bersama malaikat Mikail. Sebagaimana firman Allah Ta'ala. قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ. Katakanlah ya Muhammad, sesiapa menjadi musuh dengan Jibril, dia buat balas dengan Jibril, maka sungguhnya ia menurunkan Al-Quran. Kerja dia waktu Al-Quran, muduk kelahi apa dengan dia? Kepada hatimu dengan keizinan Allah. Menyetujui isi kitab yang sebelumnya. Jadi Quran ni mari nak membenarkan kitab-kitab Taurat, Injil, Zabur, berapa buah kitab yang kita belajar dulu. Dan sebagai satu petunjuk dan khabaran gembira bagi orang-orang mukmin. Sesiapa yang menjadi musuh dengan Allah, dia bermusuh dengan Allah. Dan malaikatnya. Dan rasul-rasulnya. Dan malaikat Jibril. Dalam ayat ni sebut nama Jibril. Dan Mikail. Maka sungguhnya Allah musuh dengan orang-orang kafir. Orang yang tak percaya 2 orang malaikat ni, orang ni bukan Islam. Sebab Tuhan sebut dalam Quran. Surah Al-Baqarah ayat 97-98. Allah Subhanahu Wa Taala telah memuji malaikat Jibril di dalam Al-Quran dengan sebaik-baik pujian. Dan mensifatkannya dengan sifat sebaik-baik sifat. Seperti firman Allah Ta'ala, فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. Sesungguhnya aku bersumpah dengan bintang-bintang yang beredar dan terbenam. Jadi Allah Ta'ala tu boleh sumpah dengan apa benda? Dengan semua benda hak dia. Hak dia bangga. Kita tak boleh sumpah kecuali dengan nama Allah. Demi malam apabila telah hampir meninggalkan gelapnya. Dan demi subuh apabila fajarnya mulai menyingsing. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia. Apa? Jibril. Ia mempunyai kekuatan. Ia mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Ia mempunyai arash yang ditaati. Di sana, alam malaikat lagi dipercayai. Jadi malaikat tu duduk langit ni, negeri dia. Dia tu jalan tunggah dah. Lepas tu dia naik balik. Surah As-Sakur ayat 15 hingga 21. Dan firman Allah Ta'ala mengenai sifat malaikat lagi. Allamahu syadidul quwa dhu mirratin fastawa. Allamahu syadidul quwa. Tengok. Sifat-sifat dia tu besar lah kot cerita. Maksudnya yang mengajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Jibril yang sangat kuat.
Ia mempunyai akal yang cerdas. Lalu Jibril itu menampakkan dirinya dengan rupa yang asal. Nabi kita SAW tengok Jibril yang asli dia 2 kali. Sekali tengok di bumi. Waktu Jibril datang nak bawa wahyu. Nabi kata dia ada 900 sayap. 1 sayap penuh. Timur dengan barat. Keping sayap. 900 sayap. Kemudian waktu Nabi naik Mi'raj sampai langit. Jibril sekali lagi. Nabi kita tengok dia dengan rupa yang asli. Suratul Najmi ayat 15 dan 5 dan 6. Itu malaikat Jibril, sifat dia. Cara ringkasnya kita belajar mudah. Nak sifat-sifat malaikat duduk di mana? Duduk dalam Quran adalah hadis. Jangan duduk pakai cerita-cerita, dongeng, cerita karut, kalau luar tu tak payah. Yang kedua, Mikail. Apa dia Mikail ni? Ialah malaikat yang diwakilkan menurunkan hujan. Musim banjir ni kuatlah kerja Mikail. Jadi, dia ketua besar. Kemudian dia hantar masuk karium. Membawa ujian ke sini. Orang ini bawa sini. Ini bawa sini. Yang menyebabkan hidupnya bumi, tumbuhan dan binatang. Jadi kerja Jibril nak berhidup hati manusia. Kerja Mikail nak berhidup bumi. Manusia ni tak boleh hidup kalau bumi tak hidup. Boleh kita nak makan dah. Makan yang itu dah atas bumi. Benda kering-kering tak boleh makan. Manakala Israfil, yang ketiganya malaikat Israfil ialah malaikat yang diwakilkan meniup sangkakala. Bila nak kiamat esok dia tiup tuan dia tu, mati habis orang. Ia menyebabkan hidupnya makhluk semula setelah mati. Bila dia tiup kali yang kedua, hidup balik. Itu yang kerja dia. Di antara malaikat yang disebut dalam Al-Quran ialah Malikun. Malik. Yang menjadi penjaga neraka. Satu lagi nama dia Malik. Yang menjaga neraka. Dalam mana dalilnya? Firman Allah Ta'ala. وَنَادَوْ يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكُ. Jadi pokok neraka duduk kecil dia. Dan penghuni neraka menyeru. Hai Malik. Hendaklah Tuhan menghukumkan mati ke atas kami. Pokok neraka untuk saya azab. Dia kata, hai Malik penjaga neraka. Mintaklah biar Tuhan jatuh hukum yang kita ni mati. Kalau mati tak adalah salah. Azab terlalu berat. Kalau mati tak ada. Tak mati. Orang neraka. Bakal taruhan dia tak mati. Bila hang habis kulit dia. Badalna julu dan ghairah. Tumbuh balik. Tumbuh semula kulit. Bakar pula. Allahuakbar. Manakala habis sekaligus tu. Orang panggil habislah sekali-sekali tu. Ni tak habis. Suratul Zukhruf ayat 37. Yang keempat malaikat itu. Jibril, Mikail, Israfil, Malik. Dan yang lain yang disebut nama-nama mereka dalam hadis sahih, wajib kita beriman kepada mereka dengan amalan yang ditugaskan kepada mereka. Kita beriman dengan amalan yang ditugaskan. Adapun para malaikat yang tidak disebut nama-nama mereka, wajib kita beriman secara ijmal. Apa makna ijmal? Secara umum ya. Beriman dengan malaikat, beriman. Tak payah sebut nama dah. Iaitu beriman dengan tugas-tugas mereka, sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Quran dan hadis. Oleh yang demikian, kita beriman kepada malaikat kiraman katibin. Kiraman katibin ada. Apa dia tugas kiraman katibin ni? Iaitu malaikat yang diwakilkan untuk menjaga dan mencatat amalan kita. Kiraman katibin ni kerja dia tulis. Apa dia kita buat? Kita duduk ngaji ni. Dia tulis. Kita buat kosong. Dia tulis. Kita buat upak orang. Kerja dia menulis. Jadi kalau kita beriman betul-betul dengan malaikat ni, kita tak cakap dulu. Kita tak cakap benda tak baik. Sebab ditulis semua. Rekod ada. Itu jadi masalah. Yang kita boleh cakap lah tu kalau ni sebab apa? Terlupa kau ni. Terlupa kau juru tulis. Ingatkan malaikat terlupa kali. Kalau malaikat boleh minum kopi tak apa. Kita boleh minum kopi lah kita kecek. Ini tak. Mencatat amalan seperti firman Allah Ta'ala. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. Padahal sungguhnya bagi kamu ada malaikat yang mengawasi pekerjaan kamu. Jadi itu kita. Yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat pekerjaan kamu. Kerja dia menulis. Tak ada kerja lain. Suratul Infitar ayat 10 hingga 12. Jadi kerja dia menulis. Kita kalau tahu orang tulis, jangan ada cakap tak terpasang. Kan mulut tu. Sombak lidah. Sombak mulut. Jangan cakap tu kali. Pasal orang tulis ni, ditulis.
Dan firman Allah Ta'ala, lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Bagi manusia ada malaikat yang selalu mengikutinya. Malaikat duk ikut kita. Ini orang panggil CCTV setelah kait. CCTV ini disuruh belakang kita buat. Bergiliran di muka dan di belakangnya. Duk depan ada, belakang ada. Mereka menjaga atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Suratul Ra'd ayat 11. Dan firman Allah lagi, am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Apakah mereka mengira bahawa kami tidak mendengar rahsia dan bisik-bisikan mereka? Ingat kita bisik tu tak? Nah, jangan sedap. Sebenarnya kami mendengar dan utusan kami yaitu malaikat selalu mencatat di sisi mereka. Tulisan kami dah tulis apa yang kamu buat. Surah Al-Zukhruf ayat 80. Tersebut dalam setengah kitab tafsir mengatakan malaikat bertugas mencatat amalan manusia itu ada dua. Ada dua malaikat. Satu malaikat di pihak kanan yang mencatat segala amalan kebajikan dan satu lagi di pihak kiri yang mencatat segala amalan kejahatan. Jadi satu malaikat kanan, satu malaikat lagi ada di kiri. Dia tulis apa kita buat. Dan ada dua orang malaikat lagi. Satu di pihak kanan, di hadapan dan satu lagi di pihak belakang. 4 malaikat tu kawan. Dengan demikian berarti seorang manusia berada di antara 4 orang malaikat. 4 malaikat kawan. Itu lepas atau terlepas? Kalau terlepas dah. Tulis semua dah ni. Kalau kita buat ke belakang, berdiri mari, ya kita belakang. Tak payah pusing-pusing dah. Itu di antara perkara. Berhubung dengan pengawasan malaikat lagi, sabda Nabi SAW, ma minkum min ahadin illa wukila bihi qarinuhu minal jinni wa qarinuhu minal malaikah. Qalu wa iyyaka ya Rasulullah? Qala wa iyyaya. Walakin Allah a'anani alaihi fa aslama fala ya'muruni illa bi khair. Rawahu Muslim wa Ahmad. Maksudnya tidak ada seorang pun daripada kamu melainkan telah diwakilkan bersama-samanya seorang daripada jin dan satu lagi daripada malaikat. Setiap orang ni ada qarin. Qarin tu jin seekor, ke jin kena kata orang juga. Satu jin, satu malaikat. Ni sekali ni kita. Sahabat berkata, walaupun Tuhan sendiri ya Rasulullah. Rasulullah dia ada juga dua ni. Dua malaikat, dua jin. Malaikat dengan jin ada juga tunggu Rasulullah. Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya. Hingga saya sendiri pun ada 2 orang kawan. Tetapi Allah membantu saya untuk menghadapinya. Lalu ia memeluk Islam dan tidak menyuruh saya melainkan kebaikan. Tak apalah hak Nabi ni. Hak Rasulullah ada tapi masih digelar. Ada riwayat, ada setengah ulama tafsir, aslama maknanya dia tunduk pada Nabi. Dia ikut Nabi. Itu kelebihan Rasulullah. Pengikut dia tu begitu. Dia pengawal itu dia tak apa. Kalau kita dia pengawal kita itu dia. Bukan dia tu kita. Pak tu hak penulis. Hak ni kawan. Kawan kita. Qarin dia panggil qarin. Kawan ni lah dia bisik. Hak nak kaduk bisik jangan bangun subuh. Panjang lagi lama lagi habis subuh. Hak baik tu duk bisik bangun orang sedang. Dia duk bawah dua tu. Jadi nafsu kita ni pilih ke mana. Karena saya ni syaitan ni jin, takal air ke sini. Itu dia panggil qarin. Dia cerita qarin ni, hak kata orang tok bomoh hak boleh tahu benda baik tu, dia sayangnya jin jahat. Jin sama jin telefon. Dia kata apa masalah ni kawan? Tu yang mari jumpa doktor apa. Dia cerita dia ni nyakit gini masalah gini. Dia kita apa ya? Oh, awak tahu benda baik dia. Bukan tahu benda baik, jin sama jin main cerita. Jin ni dalam hadis lain Nabi kata, dia cakap yang benar sekali, dia tipu 1 kali. Mungkin kali pertama kita pergi jumpa bomoh, dia cerita. Kau ni cerita betul. Akhir dia begini, keluarga dia gini. Tok bomoh apa ya? Awak ni masalah gini. Kita percaya sungguh. Oh betul dia ni kisah. Tahu belakang. Tak sempat beritahu tu dia royak dah. Dia boleh kata. Pagi kali yang kedua pula, dia tipu dia. Nabi kata dia nipu 1 kali, dia cakapnya betul sekali. Hak banyaknya menipu kalau betul. Setu bomoh ni. Nipu hak banyaknya.
Tapi kali pertama tu kita terperangkap. Risau dia tahu nasib saya. Kalau nampak bagi tahu tu dia tahu dah. Pakai tutup lagi. Alik kiri pula dulu tu. Boleh tahu habis. Qori ni main friend dia telefon. Dia ada SMS juga sama dia. Sama-sama Qori ni tu Jadi kita tak percaya lagi. Itu yang kita nasihat pada umat Islam, umat kita. Jangan duduk percaya benda-benda ni. Siapa yang percaya benda gaib ni, percaya kata orang makan tahu benda gaib ni, tu yang tak terima 40 hari saya. Bukannya sikit. Mana kita tanya? Kita beriman juga kepada malaikat malakul maut. Malaikat malakul maut, malaikat yang diwakilkan mengambil nyawa makhluk di alam ini. Nama dia malakul maut. Jadi dalam cerita kita dia panggil Israel. Israel ini tidak jelas nama dia, ada sebut. Malaikat yang diwakilkan mengambil nyawa makhluk di alam ini, sebagaimana firman Allah Taala, "Qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un." Katakanlah yang Muhammad, malaikat malakul maut yang diwakilkan untuk mencabut nyawamu itu akan mematikan kamu. Jawab dia malakul maut. Kemudian kepada Tuhan kamulah kamu akan dikembalikan. Kita akan balik ke Tuhan lagi. Surah As-Sajdah ayat 11. Al-Quran dan hadis tidak menegaskan dengan jelas nama malaikat ini. Jadi dalam Qurannya, dalam hadis yang sahih, tidak ada nama malaikat maut. Yang jawab tadi malaikat maut. Nama dia tidak ada yang dalam Quran, tak ada dalam hadis yang sahih. Tetapi tersebut dalam setengah asar. Setengah daripada asar menyebut namanya Israel. Wallahu ta'ala alam. Jadi kalau kita nak sahih, kita kata malaikat maut. Tapi kalau orang sebut Israel itu, adalah nama ni dituju kepada malaikat maut. Jadi yang keseterusnya, kita beriman kepada malaikat yang menanggung arash. Seperti yang diterangkan dalam Al-Quran. Bersama arash ni. Wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Dan pada hari kiamat itu 8 malaikat menjunjung arash Tuhanmu di atas kepala mereka. Arah ni besar, arah ni bukannya kecil. 8 malaikat tak atas kepala dijunjung dalam arah. Suratul Haqqah ayat 11. Dan di antara mereka ialah malaikat Israfil yang diwakilkan meniup sangkakala. Israfil tadi sebut dah. Cuma nak sebut dalil di sini. Kita beriman kepada malaikat yang diwakilkan menjaga neraka. Mereka ialah Az-Zabaniyah. Penjaga neraka, nama dia khusus pula ini Zabaniyah. Dipanggil Malik Zabaniyah. Yang terkemuka ialah 19 daripada mereka. Firman Allah Ta'ala, وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ. Dan berkatalah mereka yang berada dalam neraka Jahannam. Puak-puak dalam neraka Jahannam, dia kata apa? Kepada penunggu-penunggu Jahannam. Jadi minta tolong. Minta tolong yang penjaga neraka. Mintalah daripada Tuhan kamu, moga-moga dia meringankan kami sehari daripada azab. Minta cuti. Jadi puak-puak ni, dia kata apa nak minta cuti. Boleh cuti. Surah Ghafir ayat 49. Dan firman Allah lagi. عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Ayat ini panjang lagi ni. Dalam terjemahan dia adalah asal dia. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hei orang yang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Ini ayat. Wa quduhan nas wal hijarah. Bahan bakar dia manusia dengan batu-batu yang disembah. Manusia yang neraka dengan batu yang disembah ni, itu bahan bakar. Bukan kayu api neraka ni. Oleh. Barulah siapa? Sifat dia nya, alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Penjaga-penjaga neraka ialah malaikat yang kasar, gedabah belakang. Yang keras, yang tidak menderhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan. Surah At-Tahrim ayat 6. Dan firman Allah Ta'ala lagi, alaiha 19.
Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah. Dia kata apa sini? Dan neraka Saqar ada 19 malaikat penjaganya. Allah. Saqar ni, berat ni. Dan tiada kami jadikan penjaga neraka itu melainkan daripada malaikat-malaikat. Malaikat tahu mana sifat dia? Ghilazun, syidadun, yang keras, yang kasar. Oh, kau ni. Dengar petakut kita dah. Al-Muddathir ayat 31. Kita beriman juga kepada malaikat yang diwakili menjaga syurga. Tadi jaga neraka, jaga syurga. Mereka bertugas memberi sambutan kepada penghuninya seperti layanan makanan, minuman, tempat kediaman dan lain-lain. Allahu Akbar. Malaikat menyambut tetamu. Di mana nikmat-nikmat itu tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah terlintas di hati manusia. Nikmat syurga ni, inilah sifat dia. Itu di antara yang kita kena tahu, yang kita kena faham. Yang terakhir kan dalam kitab kita ni, cara ringkasnya iaitulah pengaruh keimanan pada malaikat dalam hidup manusia. Baiklah. Kamu sekarang ni beriman dengan malaikat. Beriman ke tak beriman kita? Beriman. Apa kesannya kita beriman pada malaikat? Sekadar boleh bila ya? Jibril, Israel, apa ni? Duk bila kan? Kita duk bila 10 malaikat ni. Sekadar dia? Tak. Dia mesti ada kesan dia. Tiap benda yang kita buat, kena ada kesan. Sebagaimana kami jelaskan sebelum ini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengizinkan kita melihat perkara-perkara gaib di dunia ini. Nak tengok tak boleh atas dunia. Merupakan suatu nikmat yang besar kepada makhluk. Kalau kita tengok malaikat, kita takut. Kenapa? Sebab kita tengok dia. Ni kita tak tengok, tapi kita takut. Kita tak tengok Allah, tapi kita takut. Mana itu ibarat keimanan dalam hati. Dan di antara limpah kurnia Allah, ia memperkenalkan kepada kita sejenis makhluk yang mulia. Iaitulah para malaikat. Di mana beriman kepada malaikat adalah termasuk dalam beriman kepada perkara-perkara gaib yang menjadi salah satu sifat orang-orang muttaqin yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Jadi sifat muttaqin dalam Al-Quran Allah Taala sebutkan. Mana sifat muttaqin? Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alif Lam Mim, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Tujuan kita ni mari untuk apa? Untuk baca. Untuk buat pertandingan. Buat berlagu. Kita setakat tu ya ni. Buat bertanding. Buat berlagu. Apa ni? Tujuannya menjadi petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ni kerja Quran nak bawa hidayah pada orang. Kita hidayah Quran tak sepakat. Buat pandai Quran ya boleh. Iaitu mereka yang beriman kepada yang gaib. Ini sifat orang yang muttaqi ni siapa? Orang yang beriman kepada yang gaib. Yang mendirikan salat dan menafkahkan sebahagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Rezeki kita beri, pakat nafkah. Surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 3. Jadi kesan dia ni apa? Beriman kepada malaikat menimbulkan pengaruh yang sangat mendalam dalam kehidupan seorang mukmin. Besarlah pengaruh dia. Di antaranya, yang pertama, boleh menjauhkan kita daripada terjerumus ke dalam khurafat dan kepercayaan dongeng. Cerita-cerita kagaklah khurafat ni. Kita yang tak ada asas. Kerana memperkenal dan mengajarkan kita tentang ruh-ruh mukminah, para malaikat yang gaib beserta dengan tugas-tugas mereka. Hal ni hak ada betul. Kalau cerita karut dewa tu, dewa ni, hatu raya tu, hatu pari tu, karut belakang tu. Sebagaimana terjerumusnya mereka yang tidak beriman kepada perkara-perkara gaib yang tidak menerima ilmu daripada al-wahyu al-ilahi. Daripada wahyu Allah Ta'ala. Hidup main, dewa tu, dewa ni, hatu tu, hatu ni, semua. Bila mari raya orang tu, dewa mari. Kena makan mie panjang. Kalau boleh rezeki banyak. Mai walimah contohnya lah. Mari sebab ada belakang. Yang kedua, dengan beriman kepada malaikat boleh menjadikan kita beristiqamah. Amal istiqamah, lurus, tetap, tegak di atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana mereka yang tertanam di hatinya dengan kewujudan malaikat selaku tentera Allah
dan beriman kepada pengawasan mereka terhadap amalan dan percakapan manusia, dan beriman kepada pengisian para malaikat ke atas tiap-tiap perkara yang keluar daripada manusia, ia terasa malu terhadap Allah dan terhadap malaikat. Bila kita tahu malaikat tengok kita, kita boleh buat maksiat. Tak boleh nak buat dah. Nak buat malaikat tengok, malu kita. Maka kita beri sekali. Dengan demikian, ia tidak akan menyalahi perintah Allah dan tidak menderhakainya. Sama ada di waktu terang maupun waktu tersembunyi. Malaikat ni mata dia syurah, nak buat belaka. Bagaimana ia akan menderhakainya sedangkan ia mengetahui bahawa segala sesuatu yang terkeluar daripadanya akan ditulis, dihisap dan diseksa. Tiga. Mula-mula malaikat tulis. Bila mati, dihisap. Bila hisap apa ni tak kena, seksa. Waliyahzubillah. Tiga kali. Mula-mula sekali kita kena beriman, malaikat tulis. Tak situ. Yang ketiga, boleh menjadikan kita bersabar. Bila ada malaikat, kita jadi sabar. Meneruskan jihad fi sabilillah. Menimbulkan ketenangan jiwa. Tidak berputus asa. Tidak merasa gelisah. Perasaan ini adalah lahir daripada beriman kepada para malaikat dan tugas-tugas mereka. Kita kena tahu mana tujuan timbul ni, mari daripada malaikat dan tugas kita. Ketika seorang musafir tak jalan. Ketika jahiliyah sedang bermaharajalela dalam masyarakat. Sehingga menjadilah seorang mukmin itu sebagai seorang dagang dalam negerinya. Dan di kalangan kaum keluarganya. Ia menghadapi penentangan. Kata-kata senada dan halangan daripada mentaati kata-kata senda. Senda itu maknanya kata-kata perli. Dan halangan daripada mentaati Allah. Dan mengamalkan ajarannya di waktu sesat. Dan di waktu dagang yang seperti ini, mukmin itu mendapati dirinya ditemani oleh malaikat. Dan menyabarkannya, menetapkan hatinya supaya terus bertegak di atas jalan kebenaran. Jadi waktu orang lain menentang Islam, Cina, pendakwah-pendakwah, kita kena ingat bersama kita, malaikat. Kita buat kelas ngaji ilmu. Hak mari ada berapa puluh orang. 100 orang, 200 orang. Hak lain duduk di pasar malam, duduk di pasar ni. Kita jangan bimbang. Masjid kita ni penuh dengan malaikat. Jadi kita akan terasa bahawa kita tidak cakap seorang. Kita cakap dengan ada sahabat-sahabat kita dari kalangan makhluk lain, iaitulah para malaikat. Kalau kita rasa orang lain tak cara kita, malaikat cara. Kan kita duduk tempat semaya kita tu, nak tunggu solat tu. Malaikat duduk doa. Allahumma ghfirlahu, Allahumma arhamhu. Malaikat mari duduk gosok kita. Allahu Akbar. Jadi kita terasa bahawa kita bagi seorang yang adalah perjuangan ini. Inilah yang malaikat yang selalu malaikat yang selaku tentera Allah yang beribadat kepadanya sebagaimana si mukmin beribadat. Menyeru kepada Allah, pencipta langit dan bumi sebagaimana orang mukmin berbuat. Ia akan memberkati langkah hidup seorang mukmin, meneguhkan pendiriannya, menyebut banyak sisi Allah. Orang mukmin yang berada dalam ilmu, malaikat sebut nama kita kepada Allah. Sorang-sorang. Ini kelebihan dia. Dengan demikian, orang mukmin itu bukanlah berseorangan dalam perjalanan menuju Allah. Bahkan ia bersama-sama dengan makhluk-makhluk Allah yang lain, yang bukan sedikit bilangannya. Tahu dah bilangan malaikat ni nama mana dah? Ia bersama-sama dengan para malaikat yang mulia, bersama dengan para Nabi alaihimussalatu wassalam, bersama dengan langit dan bumi. Langit dan bumi bersama dengan kita. Kerana itu orang mukmin adalah orang yang paling banyak rakan, mempunyai tempat bergantung yang sangat kuat. Perasaan inilah yang menjadikan seorang mukmin itu boleh bersabar, tenang hati, sekalipun manusia lain menentangnya. Bahkan ia bertambah teguh dan makin kuat perjuangan. Sebab kita yakin kita bersama dengan Allah dan segala tentera Allah bersama kita. Tidakkah saudara-saudara berfikir betapa besarnya Allah melalui penciptaan para malaikat dan melalui beriman kepada mereka, di mana keimanan ini melahirkan pengaruh yang kuat dalam jiwa, amalan dan kelurusan hidup seorang manusia. Dah? Tak lagi dah kita dah. Beriman kepada malaikat berarti membenarkan kitab Allah dan membenarkan Rasulnya As-Sadiqul Amin alaihi afdalus salati wa atammut taslim. Jadi kesan pada keimanan malaikat, kita kena beriman kepada Rasul. Sebab malaikat yang bawa mari wahyu kepada Rasul alaihi wassalatu wassalam
InsyaAllah kita akan masuk pada bab yang ketiga, fasal yang ketiga, al-imanu bir-rusul, beriman kepada Nabi dan Rasul-Rasul alaihimussalatu wassalam. Jadi itu yang habislah kita perbincangan kita dalam kitab kita ini insyaAllah.